Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung kepada pengenalan. Epistemologi relativism memandang ilmu, kebenaran atau justifikasi sebagai sebuah perkara yang relatif, yakni tidak mutlak dan mungkin berbeza antara individu dengan yang lain. Perkara ini secara umumnya berasal daripada perkataan Latin, iaitu relativus yang bermaksud berhubung dengan. Fahaman ini telah dianuti oleh golongan falsafah terdahulu seperti Protagoras, Philo dan juga para pengikut mereka yang terdiri pada golongan yang kuat meragui kebenaran, yakni skeptikal. Manakala Pascal Moden pula dikenali sebagai sebuah fahaman moden yang telah muncul dalam lingkungan 3 atau 4 dekad kebelakangan ini di Barat. Menurut Kamus Dewan 1994-1914, Pascal pula telah memberikan erti sebagai setelah, sesudah atau selepas. Manakala Moden pula didefinisikan sebagai dari masa sekarang, sesuatu yang baru, perkara yang terkini dan juga cara atau kaedah yang mutakhir. Oleh yang demikian, Pascal Moden ini didefinisikan sebagai suatu gaya kehidupan yang lebih berkehadapan berbanding masa yang lalu. Ia merangkumi bidang-bidang berkaitan sastra, kehidupan, falsafah, politik bahkan sehingga perkara keagamaan. Gellner, seorang antropologi dari Universiti Cambridge, menjelaskan bahawa relativism bersifat anti sebagai kebenaran yang tunggal dan menjadi subjektivism sebagai elemen atau alternatif untuk mengimbangi segala kesilapan dan kekaburan yang timbul daripada fahaman relativism. Fahaman ini bahkan boleh berubah-ubah mengikut kehendak dan kesesuaian individu sendiri. Oleh itu, secara zahirnya, fahaman ini dilihat dapat mendatangkan pelbagai implikasi dan kesan yang tidak sihat dan bahaya terutamanya pada masyarakat kini yang seharusnya memandang ilmu pengetahuan sebagai sebuah asas dan keperluan yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Objektif kajian. Yang pertama, kajian ini menjelaskan latar belakang kemunculan relativism pasca moden. Yang kedua, mengenal pasti bentuk relativism pasca moden. Dan yang ketiga, merungkaikan implikasi yang berlaku akibat daripada ideologi relativism pasca moden ini. Skop kajian kami ialah kajian ini dijalankan bagi mengetahui dengan lebih jelas tentang kemunculan relativism di dunia. Selain itu, mengetahui bentuk relativism pasca moden dari pelbagai sudut dan implikasi ideologi relativism ini. Setiap kajian ini berdasarkan kemunculan ideologi relativism dan dikaitkan dengan implikasi yang berlaku daripada ideologi relativism pasca moden. Nama Era Emilia binti Abdul Razak, nombor metrik 1201229. Sorotan literatur. Dalam mengharungi era pasca moden ini, relativism telah mempengaruhi pemikiran masyarakat, terutamanya penduduk Malaysia pada masa kini. Keadaan ini juga dapat dihubungkaitkan dengan kemunculan beberapa fenomena masalah sosial yang tersebar luas akibat daripada pemikiran era pasca moden yang lebih bersifat mengutamakan individu atau masyarakat itu sendiri. Hal ini juga menimbulkan masalah kepentingan, iaitu nilai individu itu lebih utama berbanding masyarakat. Kemunculan para intelektual adalah bertujuan untuk menyokong dan menolak pergerakan dan pandangan yang berleluasa yang mempengaruhi disiplin seperti falsafah, sains, sejarah, budaya dan antropologi. Metodologi kajian. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian ini juga menjadikan kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih teratur dalam mencapai objektif. Reka bentuk kajian. Pengkaji telah menggunakan kaedah perpustakaan untuk mendapatkan maklumat daripada beberapa sumber sekunder, iaitu bahan-bahan elektronik dan bercetak. Instrumen kajian. Disebabkan pandemik COVID-19 yang menular di seluruh dunia, kaedah perpustakaan hanya dapat dijalankan secara atas talian, iaitu segala maklumat dicari dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti cadangan Google dan Chrome. Cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Fahuna Batizalani. Saya akan menjelaskan latar belakang relativisme. Relativisme adalah salah satu ideologi yang lahir daripada fasa modernisme.
Relativisme merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu perkara yang bersifat tidak tetap dan mutlak. Ideologi relativisme berubah mengikut suasana dan persekitarannya. Kebiasaannya doktrin relativisme bertentangan dengan realisme, objektivisme, foundationalisme, rasionalisme, absolutisme, dan universalisme. Kemungkinan idea-idea relativisme dikesan muncul seawal perkembangan falsafah Greek, khususnya oleh beberapa tokoh seperti Xenophanes, Protagoras, dan Euripides. Subjek pemikiran kelompok sofis adalah berkenaan persoalan humanistik liberal serta tidak sama seperti aliran pemikiran falsafah lain yang menumpukan aspek metafizik dan saintifik. Gelaran sofis yang diberikan itu membawa maksud seseorang yang dikenali dengan ilmu pengetahuan atau seseorang yang mahir dalam mengajar. Gagasan pemikiran skeptikal pragmatisme yang dibawa oleh mereka telah melahirkan elemen baru dalam pemikiran Greek dengan menjadikan falsafah lebih bersifat spekulatif dan berpusat kepada pemikiran manusia. Man is the master of all things merupakan satu pernyataan dikeluarkan oleh Protagoras yang membawa makna bahawa manusia merupakan ukuran untuk segala sesuatu berdasarkan panca indera seseorang, yang mana setiap yang dilakukan oleh panca indera tersebut akan menghasilkan keputusan yang berbeza. Pernyataan ini telah menjadi asas kepada pemikiran relativisme. Bentuk relativisme budaya. Yang pertama, relativisme konseptual. Yang kedua, relativisme kepercayaan. Yang ketiga, relativisme normatif. Yang pertama, relativisme konseptual mengutarakan bahawa bahasa-bahasa yang berlainan mungkin membentuk sistem konseptual yang tidak boleh dibandingkan, dan ini mungkin akan menyebabkan kumpulan serta budaya yang berbeza memberikan piawaian yang berbeza dalam mengkategorikan alam sejagat. Kedua, relativisme kepercayaan menegaskan bahawa budaya yang berbeza akan menghasilkan piawaian yang berbeza dalam menilai kepercayaan yang secara dasarnya mungkin sukar dihuraikan dan akhirnya mendorong kepada sistem kepercayaan yang tidak piawai antara budaya. Yang ketiga, relativisme normatif. Hollis dan Lux mengatakan bahawa budaya-budaya yang berlainan akan membentuk sistem nilai yang secara keseluruhannya berbeza di antara satu sama lain, dan menegaskan bahawa bidang sains sosial harus bermula dengan pemahaman awal terhadap setiap kumpulan budaya dalam cubaannya untuk mengenal pasti norma-norma dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan seharian kumpulan-kumpulan budaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Khairina binti Hanzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi-implikasi relativisme pasca moden. Okey, implikasi pertama, relativisme menjadi punca pemberontakan terhadap realiti objektif daripada Tuhan yang bermaksud pengkhianatan. Tuhan adalah standard utama dan terakhir untuk semua tuntutan kebenaran. Siapa dia, apa yang dia kehendaki, apa yang dia katakan adalah standard objektif luaran untuk mengukur semua perkara. Apabila relativisme mengatakan bahawa tidak ada standard kebenaran dan kepalsuan yang berlaku untuk semua orang ini berbicara seperti seorang etis, ia melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan. Akhir sekali, alasan kegagalan dalam satu titik membuat kita bersalah adalah bahawa Tuhan yang sama memberikan semua undang-undang, dan yang penting ialah dengan memberontak terhadap hukum Tuhan, kita memberontak terhadapnya. Okey,
Implikasi kedua, relativisme menjadi kesan yang buruk terhadap bahasa. Dalam budaya di mana kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan luaran bagi diri kita sendiri yang harus kita kejar, pelihara dan hargai serta digunakan untuk kebaikan orang, bahasa memegang tempat yang terhormat untuk menyatakan dan membawa serta menyebarkan kargo kebenaran yang berharga itu. Sebenarnya, penggunaan bahasa seseorang dinilai berdasarkan apakah ia sesuai dengan kebenaran dan keindahan realiti yang diungkapkannya. Akhir sekali, relativisme merosakkan tingginya panggilan bahasa dan menjadikannya penjahat dalam menutup pembelotan doktrin yang mereka yang tidak memiliki keberanian untuk secara terbuka melepaskan kepercayaan evangelis bersejarah. Cadangan, sesebuah masyarakat mestilah mengukuhkan jiwa serta membangunkan masyarakat tersebut bagi memberi sepenuh perhatian dan sentiasa prihatin dalam pembangunan budaya dan bangsa yang merdeka, serta tidak mudah tunduk dan jatuh kepada keuntungan individu sehingga mengakibatkan keruntuhan sesebuah keluarga, bangsa, negara dan agama.